Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Hadirin hadirat rahmat Allah taala sekalian, kita mula ataupun insya-Allah hari ini kita masuk perbincangan dalam tajuk keterpesongan Bani Melayu menurut ayat 5 surah Al-Fatihah. Muka suratnya berapa tu? 50 lah. XLVI. XLVI. VI itu 6 lah. 56 ni. 20 3. Jumpa. Baik, secara ringkasannya saya tak baca bahagian ni secara baris-baris. Dalam satu rujukan mereka yang mula mutaakhir ni, satu arus asatizah kita mula bawa budaya pengajian bertemakan tadabbur Al-Quran. Yang mana satu masa dulu 10-20 tahun dulu kita pun tak pernah dengar istilah tadabbur tu. Dan alhamdulillah kesannya cukup luar biasa. Paling tidak kita walaupun tidaklah fasih bahasa Arab, segala nahwu sarahnya apa semua, tapi menyebabkan kita ada sedikit rasa lah bila kita dengar Quran tu, kita rasa ada kefahaman umum yang boleh kita refleks ataupun kaitkan dengan diri kita. Jadi ini satu perkembangan yang cukup baik. Muqaddimahnya malam ni, kebetulan semalam Fadilatul Syekh Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman hafizahullah mari konvo anak dia di UIA. Jadi dia ni sakit lutut tak boleh jalan banyak. Jadi dia mari duduk di bilik saya. Lamalah duduk dengan dia semalamnya. Dalam 2-3 jam jugalah. Anak dia pergi hantar jubah lah apa semua. Anak sulung dia Anas, graduasi ilmu wahyu lah, Quran Sunnah daripada UIA. Jadi duduk antara benda yang saya bincang dengan dia, banyaklah benda duduk sembang, dia beli buku apa semua. Antara bendanya saya share satu benda dengan dia. Kata Tok Guru, saya teringat ayah saya ni, dia ni mengaji tak tinggi. Darjah 6 lah sekolah dulu, tak sampai darjah 6 rasanya. Dan masa dia dah bekerja ni, dia mula belajar agama pun tidaklah secara rasmi apa semua, cuma belajar secara kampung, ngaji Quran apa semua. Tapi masa tu di daerah Jeli 80-an tempoh hari ni, gerakan ABIM masa tu muncul. Dan masa tu tafsir pimpinan Ar-Rahman dengan Mustika Hadis dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri Malaysia bawah bahis bahagian hal ehwal agama Islam. Disusun Mustika Hadis, kitabnya, dan kemudian tafsir pimpinan Ar-Rahman. Dah lama dah sebelum tu lagi Syekh Abdullah Basmih. Tapi mula banyak ustaz-ustaz yang mengajar di surau masjid, yang barangkali mereka ni dapat allowance daripada JAKIM pada masa itu ataupun bahagian hal ehwal agama Islam ni,
sebagai muballigh ataupun sebagai guru takmir ke apa semua, mula pengajian di surau masjid ni fokus kepada tafsir Quran berdasarkan tafsir pimpinan Ar-Rahman dengan mustika hadis tadi. Era itu. Sebelumnya boleh kata majoriti 99% kitab jawi pondok. Akidah ke, tasawuf ke, fiqh ke, semua kitab-kitab jawi yang dipinipis tulisan kecil tu. Tapi mula tafsir ini dibaca oleh kalau tidak tafsir pimpinan Ar-Rahman, mula digunakan oleh ustaz-ustaz yang balik daripada luar negara, Mesir apa semua. Dan kemudian mustika hadis. Sahih Bukhari Muslim ni payah lagi nak dengar tu. Jadi orang tua saya ni, ayah saya lah, dia mula duduk di surau masjid dan melazimi pengajian-pengajian ini. Dan satu benda yang saya share dengan Datuk Abu Anah Madani semalam, Datuk Dr. Abu Anah Madani, hafizahullah, saya kata saya tak perasan daripada kecil sampai besar ayah saya ni minat pada benda-benda yang biasa orang Melayu, orang kita yang mengaji agama minat. Contohnya apa dia? Berzikir tertentu untuk dapat fadilat tertentu. Benda-benda yang nak pergi ke arah sufi lah kesimpulannya. Amalan-amalan yang bersifat kalau buat banyak ni dapat sekian banyak. Kalau nak rezeki murah buat lagu ni. Kalau nak begini maka amalkan begini. Kalau nak cari barang hilang baca sekian ayat. Itu yang kita membesar dengan benda-benda tu. Tapi knowing my father ni, dia tak minat benda lagu tu. Dia macam anti lah. Dia pun tak boleh nak explain lagu mana. Dia pun tak mengaji tinggi. Tapi dia kata mengaruh. Jadi saya membesar dalam keadaan dia tak pernah lah tengok dia pegang tasbih sampai pakai di leher apa semua, tak ada lah. Ada tasbih tu, tak ada masalah. Cuma tidak cenderung ke arah tu. Dan bila ada anak beranak yang lain, pakcik-pakcik kita yang lain yang minat ke arah tu, dia akan kritik. Dia kata ngaruk tak betul ni. Ada setengah yang suka bercakap tentang wali ni kelebihan sekian-sekian, ada karamah sekian-sekian, ada, bagi dia tak kena. Jadi saya berkesimpulan, dan bukan kes ayahanda saya seorang, beberapa lagi orang yang saya jumpa yang biasanya akan tak minat kepada pengajian-pengajian yang bersifat cari karamah-karamah, benda pelik-pelik, ghaib, ajaib apa semua ni, tidak lain kerana mereka terlebih dahulu melazimi qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka rasa cukup dah dengan dua benda ni, kemudian dihuraikan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, dan memadai. Tak perlulah lagi nak cerita tentang mimpi ke apa ke begitu begini, tak payah dah. Ni saya perasan sungguh tuan-tuan. Jadi ke antara kesimpulan saya buat, kenapa orang kita Melayu ni masih lagi tidak ada pencerahan, melainkan grup-grup kecil macam kita ni lebih kurang lah boleh berfikir dengan sedikit kritis, adalah kerana kita mula didedahkan dengan kata-kata Allah yang dihuraikan oleh, yang telah dijelaskan kemudian oleh ulama-ulama kita lah. Jadi ini yang menyebabkan insya-Allah bila orang mari duk cerita benda pelik-pelik ni, kita jadi payah nak terima ni Syekh. Entah cerita Tok Guru entah ni sampai hidup 40 tahun tanpa ada jantung. Kita tu. Tapi bagi setengah orang tak pelik, barang tak mustahil, kalau Allah nak boleh jadi belaka. Tengok kaedah. Nah, jadi kita berkesimpulan. Jadi antara benda yang sungguh-sungguh kita kena buat tak lain lah, ajak masyarakat dan juga dedahkan dan sediakan bahan-bahan yang mendekatkan diri kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beza tuan-tuan, beza mereka yang melazimi tadabbur Al-Quran, kuliah-kuliah hadis, dengan sekadar Riyadhus Shalihin pun sudah cukup bagus sebenarnya. Beza cara berfikir, cara melihat agama, cara dia hidup sehari-hari akan berbeza. Berbeza dengan orang yang mengaji juga, tapi mengaji yang kita sebut tidak yang kita sebut
yang kita sebutkan tadi itu, fokus pada Quran dan Sunnah. Baik. Jadi ayat yang kelima dalam surah Fatihah ni ada satu dimensi yang penting. Dalam satu buku yang dikarang oleh seorang pendakwah dan juga motivator tersohor daripada Mesir, nama dia Dr. Amr Khalid. Tapi dia ni tidaklah ulama. Cuma orang Arab ni walaupun tidak ulama, disebabkan dia orang Arab, dia ada advantage. Kadang-kadang yang mereka hafal Quran 30 juzuk tu main-main ya. Bukan main-main lah, maksudnya kebiasaan. Tapi by profession, engineer, Muhammad Mursi tempoh hari apa semua, biasa. Sebab nature dia begitu ya. Jadinya apa berlaku? Dr. Amr Khalid ni accountant, tapi kemudian jadi motivator dan juga pendakwah yang kita kata popular lah. Dr. Ubid TV Sokma di Mesir tu. Dan satu hari dia kata dia jumpa orang bukan Islam, sembang-sembang. Dia cuba nak dakwah lah, nak menyampaikan dakwah Islam ini. Dan kita kena tahu orang Arab di Mesir ni, bukan semua Arab itu Islam dan semua boleh baca Quran dengan baik. Kadang-kadang suruh baca Qul Huwallah pun tak erti tu, Arab tu. Nah, adalah satu rancangan TV dia tak. Dia pergi cari budak-budak di Mesir tu, di Kairah. Iqra surah tu Ikhlas. Tak erti. Qul Huwallahu Ahad. Barulah Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad. Lebih kurang kita juga rupanya. Sebut kulhu tu baru dia tahu. Tu. Jadi ringkas cerita nak kata, tidaklah Arab itu menjamin seorang tu jadi faham agama, tidak. Dan Qibti, yakni Arab Qibti Mesir ni adalah golongan Qibtiyah, yakni Kristian. Ramah. Bukanlah 2-3 orang, memang ramah. Jadi nak katanya beranak sebagai orang Arab pun tidak menjamin faham agama dan alim apatah lagi. Baik. Jadi Dr. Amr Khalid ni satu hari jumpa dengan orang bukan Islam. Dia sebut perhentian bas ataupun di perhentian stesen kereta api. Sembang-sembang lebih kurang, orang dia pun nak ceritalah pasal Islam. Bila nak cerita pasal Islam, orang tu kata saya ada 10 minit saja ni. Ceritakan satu benda tentang Islam dalam masa 10 minit. Dia kata nak cerita apa? Dia nak cerita Quran lah. Jadi tak sempat. Jadi selepas peristiwa tu dia kata kena ada satu buku yang merumuskan setiap surah daripada Al-Quran sehingga boleh cerita dalam masa 5-10 minit. Contohnya, apa intipati surah Al-Fatihah? Apa intipati suratul Baqarah? Tu dia keluarkan satu buku yang bertajuk Khawatir Quraniyah. Khawatir Quraniyah. Buku macam satu rumusan lah. Surah Baqarah tu apa poin-poin penting dia. Dan lepas tu ramailah orang tulis buku yang lebih kurang sama. Baik. Cuma dalam mukaddimah buku tu menariknya, dia sebut dan dia nukil kata-kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Cuma saya cuba cari lafaz yang asal tu tak jumpa daripada kitab mana. Jadi dia nisbah pada Ibn Qayyim. Dia kata apa dia? Wahyu yang turun atas muka bumi ni jumlahnya 104. Wahyu yang turun, suhuf. Kita baca suhufi Ibrahim wa Musa. Maksudnya suhuf yang turun, wahyu yang turun, dan Nabi dan Rasul sebelumnya Ibrahim, Musa apa semua, ada yang turun dalam bentuk yang dah lengkap, dalam bentuk yang dah tertulis apa semua. Nabi Muhammad melalui lafaz lah. Jadi Dr. Amr Khalid nukil Imam Ibn Qayyim Jauziyah rahimahullah dalam kitab tersebut. Yang saya cari lafaz dia tak jumpa itu. Dah tanya kawan-kawan yang lain pun tak jumpa juga. Mungkin kena cari lagi lah. Dia kata daripada 104 wahyu yang turun itu, seluruh maknanya terkumpul dalam 3 kitab: Zabur, Injil dan Quran. Daripada 3 kitab tersebut, seluruh maknanya terkumpul di dalam Al-Quranul Karim. Yakni bila Quran mari, Quran telah nasikh, menjadi nasikh dan memasukkan semua kitab-kitab yang terdahulu. Semua makna wahyu tu terkumpul dalam Quran.
daripada seluruh apa yang ada dalam Quran itu 114 surah, 6236 ayat, 30 juzuk tu, seluruh makna dia, kesimpulan dia terkumpul dalam suratul Fatihah. 7 ayat suratul Fatihah, Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang itu, seluruh maknanya terkumpul dalam hanya satu ayat saja. Ayat mana? Ayat mana tu? Ada tu. Ayat kelima, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'inu. Seolah-olahnya nak kata makna seluruh wahyu yang turun dari dulu sampai ke kiamat apa semua, intipati paling dasar adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Tu kemuncak dia, the essence of the essence, yang paling isi sekali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Faham yang ni, fahamlah akidah tauhid, fahamlah segala apa yang ada dalam Quran secara umum lah. Intipati dia. Maka apa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ini? Terjemahan literalnya, kepadamu ya Allah kami sembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Itu literalnya lah. Dalam terjemahan mana-mana pun lebih kurang begitu. Cumanya Buya Hamka ada tafsiran yang sedikit menarik. Di sinilah kita ambil nanti boleh baca apa yang saya cerita tadi, tulisan ni samalah. Apa yang berlaku, Buya Hamka kata, boleh tengok muka surat sebelah tu, intipati tafsiran Profesor Dr. Hamka. Pertama kita tengok cara Hamka terjemah dulu. Bahasa Melayu Nusantara zaman dia, 60-an tempoh hari. Dia kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu itu, engkaulah yang kami sembah dan engkaulah yang kami memohon pertolongan. Itu secara umumnya. Baik. Saya sebut di situ, oleh kerana huraian yang agak panjang, maka kita hanya senaraikan beberapa intisari, fokus yang menarik dalam bentuk poin. Baik, yang pertama, Hamka kata na'budu berpangkal daripada kalimah ibadah. Manakala kata nasta'inu berpangkal dari kalimah isti'anah, memohon pertolongan. Ibadah satu proses ibadah ritual kepada sesuatu entiti itu. Baik. Dalam kes ini kepada Allah Ta'ala. Seterusnya terjemahan na'budu kepada sembah, meskipun betul kata Hamka, kurang tepat. Hamka kata bila secara umum terjemah, kalau kita tengok tafsir Pimpinan Ar-Rahman pun disebut gitulah, iaitu hanya kepadamu kami sembah. Jadi Hamka kata bila diterjemahkan na'budu kepada sembah ni, dia betul tapi kurang tepat, kerana berdasarkan lafaz asalnya iaitu ibadah. Baik, Buya Hamka kemudian menjelaskan ini adalah kerana lafaz sembah itu kita gunakan juga kepada raja atau sultan. Oh, gitu saja. Sebab bila sebut kata sembah, bila terjemah sembah dalam bahasa Melayu, sembah ni biasa orang Melayu akan guna untuk apa dia? Pergi menghadap raja pun akak sembah pada raja, pada sultan. Pergi apa lagi? Nanti orang Minangkabau dia kata jika berpidato adat, maka mereka juga sembah menyembah. Maksud sembah menyembah sini bila dia buka pantun itulah. Buka sembah lah begitu, maka buka panggung begitu, ada kata-kata yang menggunakan kalimah-kalimah sembah menyembah tu. Tapi bukan dalam arti kata sembah macam sembah Allah, ibadah tu. Tapi Hamka teliti, dia kata bila terjemah pada sembah tu macam tak tepat. Tapi betul, cuma tak tepat lagi. Ada yang lebih tepat. Sebab apa? Sebab sembah tu orang Melayu share dengan makna-makna yang lain juga. Maka katanya lagi apa dia? Sedangkan hakikat ibadah hanya kepada Allah, tidak selainnya. Maka Buya Hamka berkata, barangkali dia kata, kalau kita artikan hanya kepada engkau kami beribadah,
Dia kata kalau iyyaka na'budu tu kita tukar kepada, ataupun lebih tepatnya barangkali menurut dia, hanya ya Allah, hanya kepadamu lah kami ibadahkan diri kami ni. Segala ibadah kami hanya untukmu. Dan orang Melayu dalam bab ini tak ada masalah. Segala ibadah qauli, fi'li, qalbi, mereka tahu bila mereka buat mesti hanya kepada Allah. Tak ada masalah apa-apa. Apatah lagi kalimah ibadah itu pun sudah menjadi bahasa kita, kata Buya Hamka. Precise lagi, tepat lagi. Jadi iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah, ataupun kami lakukan ibadah kami. Ya Allah, hanya kepadamu segala ibadah kami ini kami lakukan. Lebih tepat, lain sikit lah. Yang biasa kita dengar, hanya kepadamu kami sembah. Jadi sembah ni, ialah orang bukan Islam pun dia guna perkataan sembah. Sembah patung dia, sembah tok moyang dia, sembah. Itu nak katanya haluhnya Hamka ni dalam masalah menjelaskan beberapa makna penting dalam Quran. Baik, kita pergi sikit lagi. Begitu juga kata Hamka dengan kalimah nasta'inu ataupun isti'anah, yang diterjemahkan sebagai pertolongan. Secara umumnya nasta'inu ataupun isti'anah pertolongan lah. Pada asasnya memohon pertolongan daripada sesiapa sahaja adalah tidak salah. Justru bagaimana bentuk memohon pertolongan yang khas untuk Allah dan ia tidak boleh dikongsi sama sekali. Kenapa? Kerana dalam konteks ayat ni, iyyaka na'budu, bahkan setengah terjemahan akan pakai lagi mana? Ya Allah, hanya kepadamu, yakni mengisbat dan menafikan selainnya lah. Dan wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya juga kepadamu ya Allah. Ikrar sungguh-sungguh lah. Ya Allah, dalam kes ni kami ni umat Islam ni beriman kepadamu ni, maka kami hanya ibadah kami itu hanya untukmu, bahkan nak minta tolong apa-apa pun juga hanya daripadamu. Itu satu penjelasan yang kita kata lebih mendalam lah dari satu aspek itu. Baik, kata Hamka lagi apa dia? Jadi minta tolong pada Allah tidak bolehlah sama dengan minta tolong dengan makhluk. Macam kita minta tolong kawan-kawan kita ke anak isteri kita, minta tolong juga. Tolong ambil barang tu, tolong ambil ni. Tapi minta tolong dengan Allah ni dalam kaedah mana ni? Itu yang perlu dibezakan. Baik. Justru bagaimana bentuk permohonan pertolongan khas untuk Allah dan ia tidak boleh dikongsi sama sekali. Boleh kita fahami bahawa selepas segala usaha dan sunnatullah yang kita laksanakan bagi mencapai satu matlamat, kemuncak kepada natijah berjaya atau sebaliknya hanya pada Allah. Allah saja yang tahu. Wa fil haqiqah, dalam bab takdir, yang tertulis itu bukanlah yang Allah tentukan ia mesti berlaku. Tapi Allah tulis, ni kata Imam Khattabi, dinukilkan oleh Syekh Syed Sabiq dalam kitab dia Aqaid Islamiyah. Khattabi kata yang tertulis di Lauh Mahfuz dalam kita punya buku amalan, buku-buku amalan, kita punya buku takdir itu adalah natijah yang akan kita buat. Maka Allah tulis itu dalam kita punya takdir itu adalah hasil daripada pilihan kita. Proses tu Allah tak tulis. Allah tulis adalah natijah. Allah tahu sebab ilmu Allah melangkaui masa apa semualah. Jadi dia tulis siap. Tapi proses itu masih tertakluk atas pilihan kita. Jadi natijah tu Allah tahu kenapa? Kerana pilihan kita akan akhirnya natijah itu. Bab takdir ni jangan main-main tuan-tuan ya. Ajaran sesat yang terawak adalah dalam bab takdir. Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah bahkan dalam bab takdir. Dan dia sedikit filosofikal. Sebab tu ramai ulama tak suka nak bincang secara mendalam, melainkan berpegang kepada apa ni. Tapi ada aspek yang boleh kita bincang lah. Kalau dalam ilmu kalam, dia ada
Dia ada bincang, dia panggil takdir muallaq, takdir mubram, yang terikat, yang tak terikat. Itu dah seumpamanya. Baik. Tak apa, kita dengar dulu. Ini adalah i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Kerana keputusan mutlak atau sesuatu adalah milik Allah, maka hanya dia sahaja yang layak untuk kita memohon isti'anah. Sekali lagi diulangi bahawa nasta'inu akan sempurna benar dengan na'budu terlebih dahulu, dan na'budu akan lengkap dan sempurna apabila diiringi dengan nasta'inu. Baik. Ni satu masa bila Ramadan ni ada tazkirah 20 minit ni, saya akan sediakan satu tajuk lah khas. Dan kita pergi surah masjid mana pun kita akan buat tajuk tu dalam bulan Ramadan. Jadi satu tahun tu inilah temanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu satu bahagian, satu ayat. Tapi dia ada dua bahagian. Yang pertama iyyaka na'budu, dan bahagian kedua wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu tidak akan sempurna tanpa wa iyyaka nasta'in. Bila kita kata, ya Allah, kami mohon, kami hanya beribadah kepadamu. Okey, orang Melayu tak ada masalah. Saya sebut dah tadi. Tetapi, na'budu tadi tidak akan sempurna tanpa nasta'inu juga dalam bentuk yang sama. Bab nasta'inu, orang Melayu ada masalah sikit. Nampak tak? Sedangkan dia mesti lengkap ni. Dia dua bahagian. Dia tak boleh nasta'inu saja, na'budu tak nak. Na'budu tak nak, nasta'inu tak nak. Tak boleh. Dia kena sekali. Jadi apa berlaku adalah, orang Melayu kita dalam konteks kajian saya ni, na'budu kepada Allah, ibadah kepada Allah, dia memang automatically dia tahu segala ibadah mesti hanya kerana Allah. Tetapi bila masuk nasta'inu, sebelum sampai kepada Allah tu, dia just okay untuk pergi kepada selain pada Allah dulu. Ni jadi masalah. Tak sempurna lah. Kesempurnaan na'budu bila ada nasta'inu juga mutlak hanya kepada Allah. Pertolongan tadi. Tapi dalam konteks kita, bila diuji, kita sebut tadi, sakit, bila diuji dengan ada benda yang dikehendaki, maka dia cari alternatif lain. Apa dia? Tak bomo, pawan, dukun, apa semua tu lah. Dia tak nampak ni isu akidah. Kita tak nampak ni isu akidah. Kita nampak isu, tak apa semua orang buat tu. Ayah kita buat, datuk kita buat, semua pergi jumpa Tok Bomo apa semua. Dan kita tak tinggal apa semaya bel apa semua. Okey. Semaya bel kita tak tinggal. Bahkan semaya hajat buat juga. Tahajud ke apa, berdoa apa semua, okey. Tapi untuk jumpa Tok Bomo apa semua, satu ikhtiar juga. Nampak dah. Jadi na'budu beres, nasta'inu tidak beres. Maka tidak lengkaplah yang dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Inilah ketimpangan yang berlaku, ketimpangan yang berlaku. Sedangkan intipati kepada ayat iyyaka na'budu, surah Fatihah, bahkan seluruh Quran, bahkan seluruh wahyu, menurut nukilan yang saya tak dapat cari sumber asal dari itu, adalah konteks itu menggambarkan ia. Bahkan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menulis kitab apa dia tu? Madarijus Salikin dia tu semata-mata nak mentafsirkan, nak menghuraikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Punyalah panjang kitab tu. Kerana nak jelaskan hakikat kefahaman yang mendalam tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak boleh berdiri melainkan mesti melengkap antara kedua-duanya. Tak boleh ambil sebelah. Jadi inilah yang kita kata kepincangan yang masih berlaku pada masyarakat kita. Semoga kita sama-sama usaha supaya tidak terjadilah pada diri kita dan orang yang dekat dengan kita. Baik. Katanya lagi, sifat praktikal kedua na'budu dan nasta'inu juga adalah terus langsung kepada Allah, bukan melalui wasilah-wasilah yang tertentu dan pelbagai. Bertawassul kepada kubur, bertawassul kepada roh orang mati, hatta kepada roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri.
Tidak ada yang diajarkan oleh Rasulullah, mintalah kepada roh aku, ataupun mintalah berdasarkan jah ataupun kedudukan ataupun keberkatan dan seumpamanya. Tidak. Baik. Kerana memohon pertolongan kepada Allah selepas menyempurnakan ibadah kepadanya bukan suatu kelemahan, namun sumber dan simbol kekuatan seorang hamba di sisi Tuhannya. Kata Buya Hamka lagi, memohon dengan dasar tauhid itulah yang masuk akal, kata Buya Hamka. Sebab itu tidaklah kita memohon pertolongan misalnya pada kuburan seorang guru atau orang alim yang kita pandang keramat, atau meminta tolong kepada berhala, atau meminta tolong pada keris pusaka. Oh jelas ni tuan-tuan. Tengok tu. Dengan kalimah iyyaka nasta'inu tadi, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan, hanya padamu. Yang bererti hanya kepada engkau saja aku meminta tolong. Jelaslah bahawa kita tidak akan meminta pertolongan kepada yang lain dengan cara demikian. Sebab yang lain itu tidak masuk akal bahawa ia dapat menolong. Intaha. Tak? Jilid 1 cetakan kedua 2016 tu. Tu. Itulah rumusan ataupun huraian Buya Hamka terhadap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Dua komponen yang mesti sekali. Bila mana kita kata ya Allah hanya padamu kami beribadah, maka automatically dalam masalah memohon pertolongan je hanya kepadamu ya Allah. Tidak tok bomo, pawan, dukun, tidak segala jin iblis apa semua, tidak. Bila kita kata ya Allah hanya kepadamu kami memohon pertolongan, barulah sempurna iyyaka na'bud kita tadi. Kalau tidak, hakikatnya iyyaka na'budu kita pun tak sempurna. Walaupun kita duk semaya bel apa semua begitu begini, tapi bila masuk nak mohon pertolongan pergi jumpa tok bomo, pawan, dukun apa semua, wa fil haqiqah, bukan setakat ibadah tak sempurna, akidah tauhid pun tempang. Tidaklah kita kata syirik ke apa semua, tapi tak sempurna lah, tak solid lah. Apa contoh yang lebih nak bagi nampak? 2-3 kali dah saya dah ulang. Takut pada hatu ni lah. Takut pada hatu, tempat keras, haunted. Dan kita tak nafikan ada jin yang boleh mengacau di satu tempat. Dia duduk situ, dia duduk kacau, memang ada. Itu dalam hadis Quran tersebut lah. Di lembah-lembah, ada jin-jin duduk dan dia kacau, dia menjelma, dia guna sihir, dia ada. Itu hadis ada. Cuma sekarang bila Islam hari ni, orang Melayu kita dulu mambang apa semua, kita ada cerita setiap hari nak ceritanya situasi dia nak bagi faham iyyaka na'bud dengan iyyaka nasta'in ini tak balance lagi di kalangan orang kita ni, tak faham sungguh ni. Nak lalu tepat tu baca apa? Ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa, ulang sampailah betul-betul pada tepat. Busuk tu ke, pokok tu ke apa semua, elok-elok dia baca ayat kursi ni. Siapa saja tok nenek moyang, cucu nak lalu, dia tak lepas lagi tu. Ini cerita ni. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in tu tak settle lagi. Kalau faham yang ni sebiji, apa dah malam ni? Puas hati dah. Nah, tidak solid lagi. Nampak macam kelakar tuan-tuan, tapi dari satu sudut kita rasa benda ni serius. Sebabnya tak faham lagi lah hakikat tauhid, bahawa tak boleh dalam masalah-masalah itu untuk kita selain pada Allah. Sepatutnya bila dah lalu tepat, memang ada jin, dan jin tunjuklah rupa, kita kata. Tak mustahil jin berupa melalui sihir dia tu untuk kacau kita. Maka pada ketika itu kita lebih beriktimad. Janganlah minta pula dia mari. Jangan dari pasal. Tapi nak katanya kalau lah kita diuji itu, maka kita kena yakin bahawa jin ni makhluk Allah, yang mana tak mungkin, dia tak akan boleh buat apa-apa pada kita selagi mana Allah tak izin dia buat apa-apa pada kita. Dan kita sekarang sedang praktis apa yang Nabi ajar, iaitu baca ayatul kursi, kerana kita yakin, akidah kita, iktikad kita yakin ayat kursi ni mampu memberi perlindungan, dia tak boleh buat apa pada kita. Itu baru solid lah, InsyaAllah tu solid lah. Tapi bergantung pada keadaan juga. Kalau ibu macam ni lemah jatuh apa semua. Dia macam orang kata lah,
Takut pada apa dia? Takut pada binatang boleh menyebabkan kita sama kau takut dengan Allah, dan akhirnya takut. Seolah-olah ada orang kata tak bolehlah takut pada binatang melebihi takut pada Allah. Jadi syirik lah. Dia compare, dia kias gitu. Kita kena takut pada Allah. Jadi bila mari rimau ke buaya ke apa semua, tak bolehlah kita takut. Nanti takut pada buaya, pada harimau itu samalah takut pada Allah. Maka syiriklah kita. Tu dia. Jawapannya apa dia? Cuba letak dia dalam kandang rimau sekali. Itu je jawapan dia. Dia tak boleh sama takut pada Allah lah. Itu takwa. Takwa tu pun bukan takut, al-khauf lebih tepatlah. At-taqwa tu adalah qawi, yakni menjaga diri, berhati-hati. Atau disebutkan berjalan dalam gelap malam yang ada duri, berjalan hati-hati, jaga sungguh-sungguh. Itulah takwa dah kata. Al-khauf mungkin kata takut. Tapi takut pada binatang untuk keselamatan diri kita, itu nature kita manusia. Tidaklah bila kita takut pada binatang itu menyebabkan kita tak takut dah pada Allah. Bahkan masa lari depan Allahu Akbar, Allah tolong. Tu minta pada Allah masa tu. Nah, sebab binatang tu makhluk. Takutlah, kena takutlah lari. Jangan dia buat kerah, tak apa, Allah jaga, tak apa. Jangan cari pasal. Ada, tak apa. Tu bunuh diri nama dia. Tuan-tuan dan rahimahullah ta'ala. Baik. Itu perbincangan selesai. Maka kita tengok dari itu orang Melayu tadi dah selesai. Okey, kita pergi kepada kebijaksanaan iblis dalam menipu daya Bani Melayu. Mereka yang sudah belajar kitab Talbisul Iblis, satu kitab klasik yang cukup luar biasa oleh Al-Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Yang kita sebutkan tadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, tu lain lah. Itu anak murid pada apa nama Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, Az-Zahabi dan juga Ibn Kathir satu zaman. Al-Imam Ibn Jauzi ni dia 500 hijrah lebih, dekat dengan zaman selepas daripada zaman Imam Ghazali sikit. Jadi dia ada karya-karya yang kritik Imam Ghazali. Bukan kritik saja, bahkan dia menghargai Al-Imam Ghazali rahimahullah, Hujjatul Islam. Itu satu proses lah. Tapi dia kata Ibn Jauzi ni dikelompokkan dalam kelompok ulama mazhab Hambali dan juga muhaddis. Talbisul Iblis dia tu sangat banyak respon kepada golongan sufi melampau pada zaman dia. Kalau kita baca Talbisul Iblis tu banyaklah panjang perbahasan, tapi majoritinya mengkritik golongan sufi dan tarikat. Pada zaman dia tu 500 hijrah. Kita sekarang 1000 berapa? 1400 lebih ni. Maksudnya zaman dia tu 1000 tahun dulu tu dah banyak dah benda tu. Jadi yang kita tengok sekarang ni junior-junior baru tuan-tuan. Yang lebih hebat tu zaman tu pelik-pelik lagi. Tu. Yang kita tengok sekarang ni ada pelik-pelik apa semua tu, tu biasa-biasa lagi tu. Yang zaman mereka kalau baca betul Imam Ghazali duk cerita apa semua, oi. Golongan batiniyah zaman tu Allah, lagi apa dia punya tahap kewalian itu, quote and quote, dianggap sebagai wali majzub. Wali yang majzub, yakni yang tidak ada dah taklif pada dia, kerana kononnya sudah mencapai satu tahap fana, al-fana fillah tu, dah lebur diri, tak ada apa dah, tak ada guna dah. Kelanya bawa game begitu piala, bergelimpangan satu masa, dan mereka dianggap wali. Yang sebahagian mereka mungkin jadi macam tu kerana overdose, isap ganja ke apa semua gitu-gitu. Tapi sebab zaman tu zaman kecenderungan ke arah tu, maka tak apa, mereka ini adalah wali-wali Allah istimewa. Agama lagu tu kata tuan, tak ada. Itu bila orang melampau dalam beribadah, zikir, baca Quran apa semua. Sahabat-sahabat Nabi tengok, kami dulu ni Abu Bakar ni tak ada lah orang. Tapi tak ada lah sahabat bila baca Quran sampai menggelupur. Bila zaman kemudian mula muncul orang yang baca Quran, zikir, tiba-tiba menggelupur, buih mulut.
Maka sahabat-sahabat yang masih tinggal tengok, kami dulu pun Abu Bakar, Umar, tak ada lah orang yang paling takut pada Allah, paling kenal Nabi Muhammad. Paling mereka pun menitiskan air mata, menangis. Suara dengar sikit gitu je dia punya tahap tu. Tapi kalau dah mengelupa berguling-guling ni, adakah kamu rasa kamu punya kefahaman dan iman lebih daripada Abu Bakar, Umar yang Rasulullah kata kalau dihimpun gunung apa semua tak boleh lawan tu? Tu parameter kita tu. Parameter kita sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Nah. Tuan-tuan. Baik. Jadi di sini begini. Dalam tajuk ni saya datangkan cerita. Tu ada tajuk sebut mukadimah tu buku Talbisul Iblis, dan Imam Ghazali pula ada satu bab dalam Riyadhus Shalihin, dalam Ihya Ulumuddin, dia tulis bab yang bertajuk Zammul Ghurur, yang bertajuk kecelakaan tipu daya. Dan adalah saya setengah rangka satu buku baru ni, refleksi kepada Talbisul Iblis, tapi perinciannya dalam konteks orang Melayu. Macam Talbis Iblis Imam Ibn Jauzi tulis zaman tu, jadi kita nak bawa konteksnya semasa ni. Yang dia bahaskan itu ada tak? Jadi sensitif lah juga tu, tapi tak apalah, tengok macam mana. Tak tulis pun lagi tajuk baru. Yang penting tajuk tu ada, idea tu kan. Jadinya apa berlaku, tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, Ustaz Abdullah Bukhari Al-Hafiz, salah seorang guru dan sahabat saya di UIA ni, dia sekarang ni jadi Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar, CELPAD. Apa nama CELPAD ni? Center of Language. Dia mengajar bahasa Quran lah, tilawah apa semua. Baik. Ustaz Abdullah Bukhari ni 2-3 tahun lepas dia terlibat dengan satu gerakan dakwah di Jepun. Kalau siapa dok follow dia punya Facebook tu, dengan Dr. Abu Anah Madani juga, dok kutip derma apa semua, buat pergi ke Jepun tu, ada center untuk dakwah Osaka apa benda lah, orang Jepun. Long story short, apa yang berlaku bila mereka pergi ke sana ziarah, Ustaz lah ada tulis satu artikel. Bila dia pergi sana, dia tengok suasana, rupa-rupanya Jepun ni agama yang paling besar adalah Shinto Buddhism, dan yang kedua adalah Kristian. Islam ni nombor berapa tahu lah, tapi ada. Dan ramai imigran daripada Pakistan apa semua ni, Bangladesh apa semua, memang duk buat masjid apa semua. Tapi yang tak cantiknya, bila mereka buat masjid macam kampung mereka punya. Sepatutnya dia buatlah masjid tradisi kebudayaan Jepun punya style, tak ada isu pun. Tapi hampir semua masjid disebabkan yang buat tu Pakistan apa semua, dan masjid Kobe yang paling besar tu adalah masjid daripada Turki Uthmaniyah. Tu sejarah panjang, Maharaja Meiji ada hubungan baik dengan Turki Uthmaniyah, maka dia hantar pendakwah dari Islam. Bahkan ada ulama pun, ada sarjana Islam, Ishuzu nama. Nah, ringkas ceritanya, Ustaz Abdullah bila pergi tengok sana, dia tadabbur, dia Ustaz lah ni bila menulis dulu dalam utusan harian, dia ada kolom. Jadi apa-apa yang dia nampak pun dia akan jadikan modal lah untuk dia tulis artikel. Jadi dia kata bila dia pergi sana, dia tengok orang Jepun ni dalam masalah kehidupan, sains, teknologi, apa lagi, seolah-olah mereka guna akal ni secara maksimum dalam urusan kehidupan, teknologi. Akal yang mereka gunakan maksimum. Sebab tu dia negara kedua selepas Amerika Syarikat dari sudut ekonomi satu masa dulu, sebelum China naik ni, Jepun lah nombor 2-nya. Dia panggil apa? Kumpulan perolehan wakasa negara, GDA. Tak erti juga aku. Jadi Jepun nombor 2. Nak hebat lah ekonomi apa semua ni, sains, teknologi dia apa semua. Tapi bila masuk masalah kepercayaan agama, akal ni macam shutdown langsung. Cukup khurafat. Dan antara fakta yang menarik, di Jepun tidak ada undang-undang tentang agama. Seolah-olahnya kalau siapa-siapa nak cipta agama, tak ada masalah. Nak buat agama sendiri, pergi sewa satu rumah kedai, saya nak buat agama saya sendiri. Dia tak ada undang-undang yang halang benda tu. Jadi agama baru, bahkan agama yang melampau baru ni, abe dia kena bunuh tu,
Antara yang pelampau ni lah, golongan-golongan so-called ajaran sesat melampau daripada mereka ni. Jadi apa berlaku adalah Ustaz lah sebut orang Jepun ni dalam masalah kehidupan sangatlah letak akal di depan, hebat dia, invention, ekonomi apa semua begini, hidup tata tertibnya apa semua. Tapi bila melibatkan hal-hal metafizik ataupun hal-hal ghaibiyat sam'iyat, hal yang berkaitan mereka perlukan agama untuk explain benda tu, mereka tak guna akal langsung. Mereka cukup khurafat. Percaya dengan apa saja, kita kata superstitious. Segala apa yang tok nenek moyang duk cerita tu dia akan terima bulat-bulat belakang. Sebab tu cerita hantu banyak. Jepun, Korea cerita hantu banyak lah. Sebab itu orientasi mereka itu. Jadi Ustaz Lah pun tadabbur pengalaman dia tu dengan ayat Quran pun semua adalah ketika dia tulis kita baca menarik. Dia kata dia berkesimpulan hebat iblis. Tengok bijak iblis dia kata. Bila iblis nak talbis orang Jepun, dia talbis dalam cara menyebabkan mereka ni dalam masalah dunia guna akal 100%, tapi bila masuk masalah agama, masalah kita kata benda ghaibiyat sam'iyat, benda-benda yang bersabit dengan metafizik ni, tutup akal langsung. Tutup akal langsung. Tutup. Seolah-olahnya akal yang mereka guna untuk sains teknologi tu, orang Jepun tak boleh faham, tak boleh nak fikir. Macam mana akal yang sama nak guna untuk faham kehidupan yang berteraskan agama tadi? Dia tak nak. Tetapi para iblis ni juga bijaksana. Bila nak mari dalam konteks orang Melayu Nusantara ni, lain strategi dia. Orang Melayu Islam, bila masuk Islam 1400 tahun dulu, zaman Melaka apa semua sebelum lagi, kita dah jadi Islam 100%. Iblis ni tahu memang orang Melayu ni nak suruh keluar jadi penyembah berhala semula, memang payah. Sehingga sebelum merdeka ni tuan, satu fakta saya baca daripada makalah Profesor Dr. Ridwan Osman. Hari ni jadi apa nama dia ni, jadi rektor ataupun ni Unicel punya ni lah. Nah, orang habis lah belakang tu. Jadinya dia sebut tidak ada satu nama pun sebelum merdeka yang murtad daripada agama Islam secara rasmi, secara rasmi. Yang dia sendiri dalam hutang apa semua tu, itu dia punya pasal lah. Ini secara rasmi, maksudnya memohon untuk keluar Islam daripada mahkamah. Tak ada rekod. Kemudian dia sebut adalah 1-2 permohonan, tapi itu pun digagalkan. Dan sebab tu bila kes Natrah 50-an tempoh hari tu, orang Melayu bangkit bukan main tu di Singapura apa semua seluruh. Profesor Ahmad Ibrahimnya, Dr. Burhanuddin Hilmi terlibat belakang tu. Punyalah tak nak bagi. Walah kawan tu anak orang Belanda. Bukannya anak orang Melayu pun. Anak orang Belanda yang kemudian dibela oleh seorang apa nama makcik daripada Kemaman. Dan kemudian bila dia umur 12 tahun ke 13 tahun tu kahwin dengan satu cikgu nama Mansur Adabi ke apa tu. Kemudian dia berlaku tuntutan mahkamah, berlawan. Keluarga asal dia dapat hak balik lah. Dan akhirnya qadarallahu wa ma syaa fa'al, dia pun akhirnya hidup sebagai seorang Kristian di Belanda apa semua. Dan 2, 3, 4, 5 tahun lepas mati sebagai bukan Islam lah. Tapi nak katanya suasana zaman tu, dalam keadaan orang Melayu ni tidaklah ramal reti agama apa semua, tapi bila melibatkan agama Islam, janganlah dia ni. Ni sampai Mak Saleh golongan orang tulis ni. Orang Melayu ni walaupun dia khurafat mengarut lagu mana pun, tapi dalam bab nak suruh murtad, jangan. Bila belarak Maulid Rasul gapo, janganlah dia nombor 1 duduk depan. Semai Jumaat tak mari. Tapi bab belarak, bab apa semua nombor 1 selalu. Dia budaya kita lagu tu. Budaya. Apatah lagi ada makan free. Depan lagi. Lagilah dia menarik tu. Tapi fakta yang menariknya, sebelum merdeka tidak ada satu nama pun murtad di semenanjung tanah Melayu khususnya. Sabah Sarawak tak kira lah itu. Ya itu tu. Indonesia ramai dah murtad. Sampai sekarang lah golongan Kristian macam golongan Batak ramai Kristian.
Dan berapa lagi macam apa nama Sunda kami Kristian. Nampak? Dan proses kristianisasi oleh Belanda dan juga apa nama British berjaya di Indonesia. Filipina hampir 100% jadi Katolik, jadi apa tu oleh Portugis. Semenanjung tanah Melayu tak ada. Ni istimewa. Lah kadang ada khurafat tu tuan-tuan. Ni kena banggalah sikit. ada. Jadi apa yang berlaku? Ustaz kata di sini iblis pun tak boleh buat apa. Sebab dia tak boleh nak tarik keluar, suruh semua pokok balik, suruh jadi Hindu ke apa. Tak boleh orang Melayu kita ni. Sensitif dia tinggi. Walaupun dia tu minum araknya, berjudinya, kabariknya apa semua. Tapi tali barut Britishnya, tapi nak suruh dia keluar Islam marah. Tak nak. Takkan. Susah. Sampai hari ni pun masih lagi lah sikit-sikit. Walaupun semakin menipis, tapi masih lagi kuat. Kita pergi cokik mana jumpa ni lah golongan LGBT ke makyah apa semua tu. Kita kata tahu ni tidak Islam ke? Marah tu nak. Padahal dia tu duk buat aktiviti yang tak bagus itulah. Kita kata awak ni Islam ke? Dah keluar Islam ke? Marah tu. Saya yakin marah. Yakni tu. Jiwa dia tu. Dia kata luar lah, tak apa lah, dah hati ni dengan Tuhan ni. Itu tak betul lah. Tapi dari satu perspektif ada lagi tu. Mithqala zarrah. Semoga Allah Ta'ala bagi panduan dan juga selamat kita semua. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Baik, apa yang berlaku adalah menariknya lagi selepas merdeka ni banyaklah mutak apa semua ni. Tapi nak katanya Ustaz kata satu benda yang cukup menarik. Jadi iblis ni barangkali duk mikir lagu mana ni nak terik orang Melayu ni. Nak suruh keluar Islam memang tak boleh dah, angkat tangan dah. Tak berjaya. British tak berjaya, Belanda di Indonesia sebagian berjaya, tapi sebagian besar tak berjaya. Orang Minangkabau memang tak boleh langsung. Orang Minang memang solid. Orang Jawa separuh-separuh. Ada yang jadi Kristian kemudian apa semua. Orang Sunda, Batak apa semua tu bagi-bagilah. Tapi orang Minang solid hampir 100% adalah Islam. Mari semenanjung tak boleh buat apa. Ejah tak boleh tuan. Buat gereja, cetak buku MPH tu dah buku tu asalnya Methodist Publishing House, milik gereja. Bawa Stafford Raffles apa semua tu dah. Tu asal dia. Memang rumah penerbitan gereja yang mencetak risalah-risalah Kristian untuk Asia Tenggara ni. Tapi orang Melayu di tanah Melayu tak keluar Islam. Tak ada rekod yang kata murtad willingly. Ini satu pencapaian yang luar biasa lah. Dari satu aspek itu. Dan sikit lagi menariknya, iblis ni barangkali lah kita bincang lagu mana nak buat orang Melayu ni. Sebab kerja dia, iblis ni macam-macam mana nak kita ni syirik pada Allah. Itu matlamat dia, supaya di akhirat esok masuk neraka sekali dengan dia. Betul? Itu yang dia ikrar masa mula-mula dia kena hambak daripada syurga tu. Jadi apa berlaku tuan-tuan? Barangkali lah saya melawak ni, duk sembang masalah apa semua. Barangkali iblis ni dia buat conference, seminar ke apa semua nak. Bentang lah kedah kerja profesor pekaji-pekaji dia bentang. Macam mana strategi kita ni nak pastikan orang Melayu ni syirikkan Allah. Matlamat syirikkan Allah. Jadi resolusinya adalah orang Melayu ni dia nak Islam, dia nak ikut sunnah ke, dia nak berzikir ke, dia nak tasawuf ke, dia nak sufi ke berapa, kita tak boleh halang, biar. Tapi satu benda kita kena pastikan dia jangan tinggal. Apa dia? Tok bomo, pawang, dukun apa semua. Ni jangan bagi dia tinggal. Sebab punca khurafat, tahyul yang jadi syirik apa semua, itulah bendanya tuan-tuan. So walaupun kita zahirnya Islam, tauhidnya itulah berlawak bukan main, maulidur rasul apa semua, tapi bila mari bab tertentu kita pergi kepada tok bomo, pawang, dukun, sebenarnya duk mana akidah tauhid kita tu? Ni licik iblis laknatullah.
Ni leceh iblis laknatullah. Dia tahu dah dengan kita ni untuk nak keluar jadi murtad sembah batu balik tak boleh dah. Memang tak lagi dah macam-macam mana pun. Dia pergi cara kedua. Tak apalah nak jadi Tok Lebar Tok Haji tak apa. Tapi Tok Bomo ni jangan tinggal. Ni. Jadi sempurna tak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi? Itulah bendanya. Saya nak menang Allah leceh iblis. Cerdik banyak dia ni. Walah benda Allah Ta'ala cerita dalam Quran tu, kita tak ada Quran masalahnya. Itulah realiti, strategi, taktik mereka itu. Dan setakat ni secara umumnya mereka masih berjaya lah. Sebab tak ramai lagi yang nampak bahawa benda tu mesti dibuang, ditinggalkan seseratus% yang mungkin. Sebab sebahagian kita ni masih ada tendensi, walaupun tak suka dah, tapi kalau mari kita tanya parok-parok sangat tu, maksudnya dia sangat boleh kot. Dia ada lagi sikit tu, boleh kot, tak apa kot, okey tu. Jadi nak syubhah tu, jadi nak solid. Bahkan almarhum Ustaz Ismail Kamu sebutlah, orang tanya dia macam mana ni merawat, kalau pergi kepada, kalau dengar syarahan Maulana Muhammad Asri Yusof dalam kitab Tib Sahih Bukhari, memang ada perbincangan ulama tentang menggunakan khidmat perawat macam bomo apa semua bukan Islam. Memang ada perbincangan itu, memang ada. Tapi knowing orang Melayu ni, kalau benda sikit diberi tu dia ambil belaka lah. Itu masalahnya. Dia tak ada dasar zariah dia tu. Prevention better than cure tu. Orang kata zikir, sekadar zikir sorang-sorang nak gerak tubuh, biasalah. Dia pakai dalil tu untuk zikir joget mutaligat macam helikopter tu. Ni kata dalil tu dalil tamayul untuk subhanallah, subhanallah. Okey lah, sekadar begitu tak ada masalah. Dia pergi guna dalil tu untuk boleh ni. Penipai lah kita. Tu. Jadi dalam masalah tu tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, kita melihat apa nama masalah tadi, kalau boleh jangan terlibat 100%. Nah, tapi payahlah sebab benda tu masih lagi ada dalam masyarakat. Dan yang terbaru pula, wajah-wajah golongan itu sinkretis dengan wajah orang agama. Maksudnya, kita dah bincang minggu-minggu ni, perawat-perawat tu sendiri pun kita confuse. Sinkretis dia panggil dalam bahasa antropologinya. Dalam bahasa Arab dia panggil taufik bainal adyan. Dia campur aduk. Bila campur aduk ni, tadilah mantra-mantra tu kita baca dah minggu lepas kan. Hafal ke tidak? Nah, kepala cerita tu panggil setan iblis apa semua, penutup dengan berkat Muhammad, dengan berkat Nabi Muhammad, dengan berkat Nabi dengan berkat Syekh Qadir Jilani, dengan berkat bismillah, maka jadi okey. Ni kita kata confuse lagi ni. Itulah yang kita nak jelaskan kepada masyarakat, bahawa mesti untuk cuba tidak terlibat. Almarhum Ustaz Ismail Kamu saya sebut tadi sebagai penutup, dia sebutlah, dia pernah sebut, kalaulah seorang tu kena apa dia, sihir ni kena sihir ilmu hitam, maka dia pergi merawat dengan Tok Muhammad B yang juga guna ilmu sihir, maka keberangkalian untuk dia sembuh ada ke? Ada. Tapi sembuh dia tadi menjadi hujah ke apa yang dia buat itu adalah halal ataupun boleh apa? Tidak, tetap haram juga. Walaupun jadilah sembuh, memang sembuh betul, tapi dia guna Tok Bomo yang guna sihir juga. Maka itu. Sampai satu tahap, kalaulah dia hidup lagi umur panjang, belajar sikit, boleh bertaubat. Semoga Allah Ta'ala terima taubat atas kejahilan tadi. Yang kita khawatir dalam proses merawat tadi, Tok Bomo sihir ni duk suruh macam-macam lah. Makan abu mayat orang bukan Islam, pergi bertapa tengah-tengah jirat Cina ke, jangan sembahyang Jumaat boleh 14 kali, macam-macam lah syarat-syarat untuk kononnya ilmu tu jadi. Orang sakit tadi buat ke tidak nak sembuh ni? Sebahagian buat tuan-tuan, nak sembuh ni. Takdir Allah mati dalam keadaan proses merawat yang dia tinggal syariat apa semua, yang langgar akidah apa semua tadi. Kedudukan dia tu lagu mana? Wal'iyadzubillah min dzalik. Tak boleh nak bayang. Itu yang kita risau. Maka dalam situasi tadi, almarhum Ustaz Ismail Kamu pernah sebut, saya bacalah dia punya nukilan,
bahawa lebih baik mati dalam keadaan jaga akidah kita, dalam keadaan sabar atas sakit yang diterima ataupun ujian Allah melalui sihir itu, daripada kita terpaksa gadai akidah kerana nak merawat tadilah guna sihir apa semua tu. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Ta'ala lindungi kita. Jangan duk minta pula orang boleh mari. Kita tak minta kena sihir ni benda, na'udzubillah min dzalik. Tapi keadaan setengah orang memang diuji oleh Allah. Memang ada keadaan yang setengah-setengah orang diuji, kena santau apa semua. Dan benda tu ada. Ni ilmu iblis syaitan ni ada, ilmu hitam ni ada. Makanya kita ni ayatul kursi jangan tinggal. Jangan tinggal. Tiap hari, tiap lepas solat tak boleh tinggal. Nak tidur, bangun tidur, nak masuk rumah. Kalau boleh jangan tinggal ayatul kursi itu. Nah, dan ayat-ayat yang lain, surah-surah yang lain dan seumpamanya. Tuan-tuan dan puan rahimahullah, begitulah lebih kurang perbincangan kita pada malam ni. 2-3 tu insya-Allah nanti kita akan sambung lagi pada tajuk-tajuk yang seterusnya. Wallahu taala alam. Ada soalan ke? Moleknya tiada macam biasa. Takut sejam pula. Ya. MPH okey. Boleh tak gitu? Maksud boleh tak kita pergi dan kita tahu maksud dia. Ini sekarang ni jadi Malaysian Publishing House dah. Dan saham dia apa semua pun ni beli apa nama Singapura ke? Bukan, Singapura popular. Ni Syed Muhtar Al-Bukhari beli belakang dah. Itu masa. Tak ada isu lah insya-Allah. Tapi sejarah asal dia tu Methodist Publishing House. Tu dalam bidang penerbitan. Tak ada. Baik, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.